Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, kita menggunakan Hidayatus Salikin. Kita masuk dalam bab yang berikutnya. Bab yang kelima adalah berkaitan dengan segala ketaatan batin di dalam hati. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan penyakit hati. Ada sum'ah, ada riya, ada sombong, ada takabur. Semua kita cerita berkaitan dengan penyakit. Pada malam ni kita akan mulakan dengan bab berkaitan dengan ketaatan batin. Maknanya benda-benda ibadat hati yang membawa kepada seseorang tu taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang rahimahullahu taala, ketahuilah wahai saudara kami yang menuntut ilmu akhirat, bahawa yang dikendaki dengan taat batin itu ada segala perangai dan kebajikan dan sifat terpuji. Dan dikendaki dengan maksiat batin itu perangai jahat dan sifat cela seperti cela yang lalu dalam bab keempat. Jadi hati ni ada dua lah. Satu boleh jadi maksiat, satu boleh jadi taat. Ada maksiat luaran, ada maksiat dalaman. Maksiat luaran ni apa? Curi barang, pukul orang, berzina, minum arak, balas rasuah. Macam lagi lah. Tu nama dia apa? Maksiat luaran. Ada tak maksiat batin? Ada.
Contohnya maksiat batin ni apa? Kita mengaji tu. Riak, sombong, busuk perut, tak boleh tengok orang hebat, tak boleh tengok orang handsome, tak boleh tengok orang lebih daripada dia, tak boleh tengok orang lain main ceramah kat masjid pula. Itu jadi isu pula. Itu kemarin habis dah. Hak tu nama dia ada sifat-sifat maksiat dalam hati lah. Dan sifat puji itu disebutkan oleh Imam Ghazali ada beberapa. Antaranya taubatun, khaufun, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, redha, ingat mati. Ada 10 benda baik yang apabila kita buat benda ni, maka dia akan menyebabkan hati manusia tu jadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalan satu-satu. Fasal yang pertama adalah taubat. Taubat adalah jalan permulaan bagi salikin, yakni jalan permulaan bagi orang yang hendak menjalani Allah Ta'ala, dan anak kunci kemenangan bagi segala orang yang menghendaki dan ia membawa kepada dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taubat ni maknanya adalah langkah pertama seseorang itu nak dekat diri dengan Allah. Kalau orang tu dia dosa maksiat atau dia tak dekat diri dengan Allah, langkah pertama nak jadi baik ni dia mesti bermula dengan taubat. Dan taubat ni ada syarat dia. Ada 3 syarat. Melibatkan manusia, melibatkan Allah. Kalau melibatkan manusia ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, berhenti daripada buat benda yang kita buat tu. Orang tu selama ni dia berzina, dia suka kacau isteri orang, dia suka huru-hara rumah tangga orang. Sekarang ni dia taubat dah. Maknanya apa? Dia berhenti daripada buat perangai tu. Berhenti, tak ulang dah. Bukan 3-4 tahun buat balik. Taubat maknanya dia tinggal terus benda tu, tak buat dah. Nombor 2, menyesal. An-nadamah atau an-nadim. Nadim tu makna dia apa? Menyesali perbuatan dia. Ya Allah, apalah aku ni teruk sangat. Pi kacau rumah tangga orang, pi kacau isteri orang. Tak bagus perangai macam ni. Dia ingat di hati dia. Maknanya itu syarat kedua. Syarat ketiga apa? Jangan ulang lagi perbuatan tadi itu. Berhenti, menyesal, jangan buat. 3 syarat dia. Tu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau melibatkan manusia, dia ada satu lagi, mesti bagi balik atau bayar balik. Kita balas motor orang, kena ganti balik. Kita balas kambing orang dulu, masa kecil, masa muda dulu, sumbat lembu dalam kereta e-suara, malam korban kita balas lembu orang, lepas 17 tahun taubat, kena pi balik jumpa dia, baita dia, hak malam korban yang balas lembu hang akulah, kena bayar dia balik. Tak boleh pakai istighfar saja aku tu, tak boleh. Kena bayar. Kita pergi rumah jiran kita, dia tinggal beg duit atas tu, zaman kita merapu, zaman Covid, baru tak ada duit, kawan kita letak beg duit kat depan TV, dia kata sat aku pergi bancuh T.O. Pudina kat hang, kita balas 50 duit dia. Lepas tu kena buat apa? Wajib bagi balik, bagi tahu kat dia. Ni duit hang, aku ambil balik. Saya tak berani Ustaz, sebab dia akan marah saya. Ambil tahu, saya ambil dia. Ni duit hang, minta maaf, zaman dulu aku merapu, aku dah insaf lah. Curi di pasar raya, pi bagi tahu balik. Dulu sekian-sekian hari aku balas 3 t-shirt Adidas. Tapi bila aku balik rumah baru aku tahu itu bukan Adidas, Adibas. Menyesal aku curi baju. Menyesal tak menyesal, curi kena bagi balik. Itu kalau melibatkan manusia. Mengikut main tang kita belah. Kita dapat duit kan. Main seorang 200, main 5 orang, cukup sebulan dapat 1000. Main tang giliak kita orang ketiga kita belah. Ada 2 orang lagi tak dapat, maka hutang. Kita dah besar dah. Itu zaman college. Dah besar dah, umur 50-an dah, fikir wajib cari balik. Cari dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, Telegram, mana kawan-kawan kita hak dulu 2 orang tu.
Cari tak jumpa. Dengar kata dia meninggal dah. Wajib bagi kat isteri dia. Aku hutang suami hang lu 1,000. Dulu kami mengikut masa kolej. Dulu kolej legenda Langkawi. Aku belah. Suami hang tak tahu. Suami aku hang cari aku tak jumpa. No, 1,000. Dia kata terima kasih. Dia pun ambil. Wajib bagi balik. Tak tahu dah ustaz. Saya pun pening dah. Cari merata tak jumpa dah dia. Tanya kawan-kawan, tanya dalam grup WhatsApp lah, macam-macam lah, usaha di media sosial ni cari dah tak jumpa. Maka ambil duit 1,000 tu, ingat, ya Allah, duit ni aku derma atas nama kawan aku tadi tu. Aku cari dia tak jumpa, moga-moga Allah, engkau terimalah hutang aku ni, maafkan aku. Lempak dengan tabung. Lepas 4 hari dia main, jumpa kita. Dia kata, bukan hang ke dalam Facebook, siapa sekolah menengah Raja Tunuda 1992, hambalah duit aku 1,000 tak bayar. Dia cakap, betul? Duit hang aku dah bulan tabung. Siapa suruh bulan tabung? Aku tak suruh pun, main kat aku. Wajib bagi balik. 1,000 tu kira hang lah derma. Macam kita derma. Kalau kita boleh minta balik, pergi minta kat AJK. Kalau dia balayan, boleh tak saya ambil balik duit 1,000 saya? Hari tu saya silap pun. AJK kata, macam hang yang sintak ni tiap-tiap minggu kami jumpa. Dia takkan bagi. Semua penipu. Jadi nasib hang itu kira derma. Jadi taubat ni adalah satu perkara yang sangat baik dan bagus. Kan saya cerita kat tuan-tuan ada 6 perkara yang kita kena cepatkan dia. Kalau boleh jangan tangguh. 6 ni kena laju. Apa dia? 6 benda kena laju. Yang pertama, semayang. Masuk waktu semayang terus semayang. Jangan tinggal, jangan lambat, jangan tangguh dan jangan lalai dan leka semayang. Yang kedua, jangan tangguh apa dia? Adalah jenazah. Jenazah tu nampak macam dah siap, okey dah, segera tanam dia. Jangan lambat. Kecuali yang nak semayangkan jenazah dia ni anak dia. Anak dia duk main dah. Duk ada kat mana? Typing. Anak dia kata dalam 40 minit lagi anak dia boleh sampai. Okey. Sekarang kita pukul 10, kita tunggu anak dia typing. Sebab anak dia tengok Google Map, line clear, tak jam, 40 minit. Kita tunggu. Kalau anak dia tapi sampai pukul 5.40 petang, tak payah tunggu. Lambat sangat. Anak yang 10.40 boleh tunggu? Boleh. Dengan syarat dia nak jadi imam sembahyang jenazah. Kalau dia turun pakai seluar Hawaii, seluar pendek gitu, pakai spek hitam dengan cap, terajang dia masuk kubur sekali. Tu tak payah tunggu. Tu buang karan dia. Orang tunggu nak jadi imam, pakai seluar pendek jadi imam. Syiah pun tak sembahyang pakai seluar pendek. Jadi tak payah tunggu lah. Segera tanam. Nombor 3 kena segera apa dia? Yang kena segera, nombor 3 adalah makanan. Bila tetamu main rumah. Kalau tetamu main rumah kita, paling tak ada pun, panggil dia masuk dalam, ambil es kosong ke, kowe ke apakah, bayar. Pandai bancu ayak? Pandai ustaz. Pandai hang bancu. Saya pandai sebab 3 in 1. Bancu 3 in 1 bagi kat sepupu 4 orang main. Boh 3 in 1, boh susu tambah sikit bagi dia. Tak pandai ustaz, saya tak tahu 3 in 1 baru habis. Isteri pula turun pergi bawah. Dia kalau jumpa kawan dia menyembang, telefon tak bawa. Saya bancuh dia pergi bancuh. Dia tak pandai bancuh. Mula bawa Milo, bawa ayak, bawa susu. Nampak macam susu lebih, bawa ayak pula. Bila bawa ayak nampak cerai pula, bawa Milo pula. Bawa Milo lepas tu bawa susu. Bawa susu, bawa Milo. Daripada 1 jam jadi 5 jam. Macam buat buka puasa kat masjid kau. Isteri dia balik, Assalamualaikum. Allah, bila hampa sampai ni? Isteri dia masuk je dapur. Macam kantin kilang B Brown tu. Bapak macam-macam turun di bawah ni. Dengan tumpah dengan ni. Abang buat apa ni? Abang nak bancu ayak. Dah jadi banyak. Ayak Milo tu, mereka minum sebulan tak habis. Banyak sangat. Ada jenis lelaki yang dia sangat tak familiar dengan dapur. Dapur ni dia rasa macam satu kerajaan lain. Kena ambil pasport, kena pergi dapur. Jangan macam tu. Setakat hang tak tahu garam kat mana boleh tanya isteri. Ayah pun tak tahu bancuh ni, bengong sangat. Jangan teruk gitu. Lebih kurang bancuh ya. Tak ada, tak pandai tu bagi es kosong dulu lah. Jangan tetamu mai,
Jangan tanya kawan tu nak balik dah. Tu dia kata, "Loh, tak makan apa dah. Ayam tak ada minum dah, balik dah." 2 jam kawan tu. Kering rengkong. Satu apa tak bagi gitu. Yang ni tak pandai mana. Islam tak ajak gitu. Yang seterusnya kena cepat, nama dia apa dia? Kena cepat tu adalah hutang. Hang ada duit, cepat-cepat bayar hutang orang. Jangan tunggu Ramadan lah bayar dapat pahala banyak. Hang nak pahala, kawan tu susu anak tak ada duit, dia hutang dia susah. Jangan kira pahala hang, kira senangkan orang. Yang seterusnya kalyano. Tahu kalyano? Kahwin perempuan bujang. Kalau dapat jodoh, bagi menikah buang. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang pada kamu jodoh yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahkan dia. Tengok baik, bagi nikah orang. Lagi tangguh, dia akan jadi fitnah yang sangat besar dan masalah fasad yang akan melata di muka bumi. Dan yang keenam adalah taubat apabila buat dosa. Taubat ni tuan-tuan, dia macam stiker. Kat rumah kita ada almari anak-anak kita lah. Disney, almari ada gambar kartun-kartun Mickey Mouse, Donald Duck macam tu. Kita beli stiker, beli kedai RM2 stiker IPU pen ke apa macam tu, kita pun letak. Anak kita ambil pergi lekat kat mana? Lekat dekat kereta. Kita baru beli kereta 4x4. Dia lekat macam-macam kat cermin kereta tu. Anak umur 3 tahun. Nak marah pun tak boleh. Dia lekat. Kita buat apa? Ni siapa lekat ni? Dia main pegang tangan kita, dia tunjuk. Cantik tak abah? Dia kata. Sudah kereta aku. Kita pun korek. Senang tak keluar? Senang lah. Dia baru lekat ya. Tapi stiker yang sama, kalau dia lekat dekat almari baju dia. Biasa almari baju ni kita tak buka habis almari hang apa budak-budak biasa suka stiker, dia lekat macam-macam stiker. Dia print pada komputer, dia lekat. Alah, kartun-kartun nak dia suka, dia lekat. Benda tu anak kita selepas 25 tahun, dia pun dah besar lah. Dia tengok, huduh almari aku ni macam budak-budak. Aku dah besar dah 25. Nak kahwin dah. Almari macam budak-budak. Dia pun korek stiker tu buat keluar. Saya tanya tuan-tuan, senang ke susah nak buat keluar? Susah. Sebab apa? Sebab dah lama sangat. Silap hari bulan, dia keluar tapi tak habis. Atau dia keluar sekali dengan almari punya kulit almari sekali keluar tu. Kerana terlalu lama. Jadi taubat bila buat dosa ni macam tu. Bila cepat kita segera bertaubat, maka hati kita dia senang hilang. Benda dosa tu dia tak bertapak di hati kita. Tapi bila kita duk buat benda tu dah lama, dia macam dah stiker, dah lekat dah di hati kita, maka jadi susah kita ni nak bersihkan hati kita sebab dia dah kematu dah. Tangan kita, hari pertama bancuh simen dia tak kematu. Tapi dah 13 tahun duk kerja buat tukang, tangan tukang, tuan-tuan salam tengok. Tu dia tangannya keras gitu. Hati kita betul kan? Kalau hati kita ni kita sentiasa taubat dengan Allah Ta'ala, dia macam ball lotion, dia akan sentiasa lembut. Tapi kalau kita biar hati kita tak kita istighfar, kita tak taubat dengan Allah Ta'ala, dosa tu akan keraskan hati kita. Keras sehingga Nabi SAW baca ayat Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan akan berlaku terjadi di hati dia ron. Ron tu apa? Bukan 95, 97. Tu minyak kereta. Ron ni dia macam karat atau meteri di hati tu. Dia macam ada satu lapisan. Dia jadi keras sangat. Dia jadi susah nak taubat. Imam Ghazali kata dosa ni macam pokok. Pokok kalau tuan-tuan pernah tak kat rumah kita teres, atau kat kampung kat rumah kita, atau kat rumah kita lah di flat ke apa ke, di tepi kadang-kadang tu dia akan ada rumput macam pokok kecil-kecil tu, dia naik nature, kita tak tanam pun dia naik rumput-rumput kecil-kecil kat simen tu. Kita buat apa?
Hari Ahad kita cuti, kita akan panggil anak-anak kita, jom tolong abah, kita cabut pokok kecil-kecil ni. Mereka pun cabut, kita cabut belah sana. Senang tak keluar dengan akak-akak? Senang. Sebab apa? Sebab dia kecil, dia lembut, dia tak keras lagi, kita boleh ambil. Tapi pokok yang sama tuan-tuan, kita duduk rumah teres, rumah kampung, rumah mak kita biar pokok tu apa dia jadi? Dia makin lama makin besar, makin besar. Akar dia turun ke bawah, menjalar tu, dia pegang tu kuat. Batang dia tu naik di atas, tinggi gitu. Tahap ni, bila dah tahap macam tu, akar dia tu dia akan pecah ke simen. Pecah simen tu. Itu hang tak boleh cabut dengan tangan dah. Tu hang kena panggil backhoe mai. Panggil mai MBPP dengan JKR segala mak nikah tu. Dia kena mai, bawa dia punya alat, dia susah nak cabut. Macam tu lah kata Imam Ghazali, dosa. Kalau dosa kita baru buat, kita terus taubat dengan Allah, dia senang, dia cabut, dia tak lekat di hati kita. Dia macam pokok kecil-kecil, dia mudah je. Tapi hang berterusan buat dosa sampai rasa sebati dengan sejati dengan hati tu, dengan dosa tu, dengan hati kita, maka hang nak buang benda tu, dia lambat, dia susah, dia nak keluar tu dia payah. 30 tahun minum arak, anak tinggal tu bukan senang. Dia dah main sebati. Maka jangan biar sampai macam tu, sebab Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u maksud dia apa? Bersegera kepada keampunan. Makna cepat-cepat taubat dengan Allah. Ayat lain Allah kata apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut ayat lain, fafirru ilallah. Berlari kamu kepada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya benda baik ni kena cepat. Kalau ada dosa, segera taubat. Dan salah satu daripada syarat taubat yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sabit daripada hadis adalah kita kena keluar daripada circle manusia yang duk bagi lingkup kita. Kita isap dada, kita jangan kawan dengan set dada. Mesti keluar. Kita taubat, kita mesti tinggal. Tuan-tuan ingat tak satu hadis dalam Riyadhus Salihin, hadis dia Imam Muslim, tentang seorang lelaki zaman Bani Israel. Dia bunuh 99 orang. Dia ni pembunuh bersiri. 99 orang dia bunuh. Dia pun rasa dia nak taubat. Apa dia buat? Dia jalan. Dia jumpa rahib pendeta Bani Israel. Dia pergi kata kat dia. Dia kata, aku ni serabut sangat. Bila aku buat dosa ni, aku rasa macam serabut sangat. Aku dah bunuh ramai orang. 99 orang dah aku bunuh. Boleh tak Allah maafkan aku, taubat aku? Allah boleh terima tak? Maka kata lelaki tadi, rahib tadi tu, dia kata, 99 orang hang bunuh. Hanya Tuhan nak biar hang. Hang mesti kena teruk. Hanya harap Tuhan. Kawan dah serabut. Dia tambah lagi top up. Nasi tambah pula serabut. Dia kata, alah-alah aku bundar daripada ratus yang hampir. Dia rodok perut bagi cukup 100. Tapi benda tu tak selesai masalah dia. Serabut tu dia masih serabut lagi. Dia jumpa satu orang ulama Bani Israel. Dia kata, macam mana? Bolehkah Allah ampun dosa aku? Dia kata, awat Allah tak boleh ampun. Allah boleh ampun. Semua dosa Allah boleh ampun. Apa rahib tu kata? Rahib tu kata kat dia, aku nak beritahu kat hang. Hang nampak ada kampung kat ujung tu? Dia kata, ada. Hang pindah, hang duduk situ. Sana ada orang baik-baik. Sini orang tak baik. Hang duduk sana. Sana orang baru, hang tak kenal siapa. Sini hang kenal semua orang jahat. Hang duduk sana. Sebab di sana hang akan dapat peluang jadi orang baik. Maka dia dalam perjalanan nak jalan, maka dia mati dalam perjalanan. Tak sampai lagi. Maka dua malaikat mai, malaikat rahmat dan azab, nak ambil roh brother ni. Dia kata, dia ni bunuh 100 orang. Dia ni neraka. Malaikat ni kata, tak. Dia ni bunuh. Memang dia bunuh, tapi dia nak jadi orang baik dah. Dia nak pergi dah tempat baik. Berkelahi 2 orang. Maka datang hakim malaikat yang ketiga. Mari kita selesai. Kita tengok di mana dekat.
mayat dia ni, jenazah ni dekat dengan kampung yang dia buat jahat ke, dia dah dekat-dekat di kampung nak jadi orang baik dah. Hak mana satu? Distance, masafah, perjalanan dan jarak, mana satu dekat? Dekat dengan kampung jahat atau dekat dengan kampung orang baik? Maka apa Allah buat pada dia? Allah lipatkan bumi. Dia ni duduk dekat dengan kampung jahat, Allah jauhkan kampung jahat, Allah bagi kampung baik ni duduk dekat dengan dia. Bila rukuk, jauhlah dia daripada kampung jahat, dekatlah dia dengan kampung buat baik. Okey, dia ni kira baik. Tuan-tuan tengok, dia tak pi lagi buat baik, dia baru on the way nak buat benda baik. Tetapi dia pi baik tu dekat mana? Dia nak pi kawan dekat kampung dengan orang baik-baik. Dia nak taubat, dia nak minta ampun pada Allah. Maka daripada hadis ni ulama bagi tahu bahawa kita nak jadi baik, kita dah insaf, kita dah taubat dah, jangan lagi kita berada dalam kumpulan atau circle, dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram orang-orang tak baik ni. Kita left group, jangan duduk dengan mereka. Sagi mereka duk ulang bubu gambar merepek-merepek, sagi mereka duk ulang bubu video-video pendek yang lucah dan sebagainya. Kita duk tengok balik jadi teringin nak buat benda jahat, maksiat balik. Jangan duduk. Cari grup masjid, grup surau, grup kuliah, grup apa-apa, mereka suka share kuliah-kuliah. Kita akan tinggal benda jahat tu. Jadi syarat nak jadi baik, mesti nombor satu ni apa dia? Antaranya kita taubat, tak buat dah benda jahat apa semua ni. Satu lagi tambahan apa dia? Kita jangan duduk dah dengan orang yang tak baik tu. Dan kita kena mulalah buat benda baik. Ada orang dia taubat, dia tak buat dah benda jahat, semua dia tak buat. Hang dulu pi kelab maksiat dengan spot toto dah macai, betul sekarang tak buat dah. Hang dulu berzina, sekarang tak buat dah. Semua dia tak buat. Ngumpat tak buat, dosa tak buat, maksiat tak buat, semua tak buat. Semua sekali dengan sembahyang tak buat, zakat tak buat, haji tak apa, tak buat rumah ngangor gitu ya. Tu bukan taubat, tu merepek nama dia. Taubat dia kena mula buat benda yang baik. Dan orang yang bertaubat ni, dia adalah kekasih Allah. At-taibu minan zanbi kaman la zambalahu. Orang yang taubat daripada dosa, maka dia tak ada lagi dosa. Nabi Adam AS, dia kata, aku sebenarnya dengki. Dengki ni maknanya iri hati dengan kelebihan yang Allah beri pada umat Muhammad SAW. Aku ni, satu je salah aku buat, seluruh pakaian aku ditanggalkan oleh Allah. Aku terpaksa ambil daun dan tutup. Tapi anak Adam, mereka ni, umat Nabi SAW, mereka ni berlambak-lambak dosa Allah buat. Allah tak pernah pun telanjang atau tanggalkan pakaian mereka. Nabi Adam kata, satu saja dosa aku buat, maka aku dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala. Qala bitu minha jami'a. Wahai Adam dan Hawa, keluar kamu daripada syurga. Tetapi umat Muhammad SAW buat dosa berlambak-lambak, tapi mereka tak diarahkan oleh Allah untuk keluar daripada lokasi yang mereka ada. Mereka boleh duduk di rumah dan tempat mereka. Aku dikeluarkan daripada syurga. Yang ketiga, kata Nabi Adam, dosa aku, taubat aku diterima setelah puluhan tahun aku menangis minta ampun dengan Allah, baru Allah terima taubat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa tu? Doa Nabi Adam AS yang kita selalu baca dalam sembahyang. Mereka berkata, wahai Allah, kami dah zalimi dosa kami. Kami dengan dosa yang banyak, kau ampunilah dosa kami ya Allah. Tetapi anak Adam di saat dia taubat dengan Allah, di saat itu Allah terima taubat dia. Dia tak payah tunggu puluhan tahun untuk dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat aku diterima di dunia. Ada lokasi yang Allah terima. Taubat aku tak diterima di syurga. Anak Adam diterima taubat dia walau di mana dia ada. Dia duduk atas motor, dia tunggu traffic light 15, 14, 13.
Dia ingat, ya Allah, aku ni banyak dosa dengan mak aku. Aku taubat dah dengan dosa-dosa aku. Aku tak mau dah buat benda baik. Balik kerja lagi, aku nak jumpa mak aku, nak salam dengan mak aku, nak cium tangan dia, minta maaf kat dia dosa yang aku buat banyak. Kita ingat gitu. Di saat tu Allah terima taubat kita. Tak payah tunggu buat apa. Maknanya di mana-mana pun boleh. Sambil pakai seluar jin pun boleh. Pakai cap tengah padang tengok anak duk sukan, masa tu kita taubat pun boleh. Tak kisah apa. Allah ni Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bagi anugerah untuk ampun dosa manusia ni tersangat banyak. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita ni dosa banyak. Maka Allah buat banyak benda agar ampunkan dosa. Apa dia? Puasa Ashura, Allah ampun setahun dulu, setahun akan datang. Puasa pula hari Arafah, Allah ampun dosa setahun. Pi ziarah orang sakit, 70,000 malaikat doa. Kalau pi ziarah pagi, doa keampunan. Siapa pi ziarah petang, 70,000 malaikat ampun dosa. Ambil wudu, lepas ambil wudu, baca doa, Allah ampunkan dosa. Jalan mai sembahyang, ampun dosa, ampun dosa, ampun dosa. Banyaknya kerja doa ampun dosa orang ni. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita ni memang jenis kaki buat dosa banyak. Mata, telinga, hidung. Kadang-kadang tak boleh nak jaga benda ni. Bukan nak tengok sangat markah pun. Duduk di traffic light. Tuan-tuan berhenti traffic light hijau, merah. Masa tu orang jalan kaki. Orang jalan kaki ni macam-macam orang jalan. Ada yang tutup aurat, ada yang tak tutup aurat, yang pakai skirt macam-macam. Kita ni duduk depan, lalu benda-benda tu dia lalu. Maka istighfar, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Syekh Nuruddin kata masa dia main, dia kata hampa duduk di pulau ni. Hampa yang duduk di pulau, satu je syarat hampa jadi wali Allah. Tahu apa dia? Hampa boleh jaga mata hampa tak tengok merepek, nak menilau benda-benda pelik hampa tak tengok. Memang hampa boleh jadi wali Allah. Sebab terlalu banyak benda hak merepek depan mata ni, terlalu banyak. Hak selamat ni dalam masjid keluar masjid di traffic light tolong jiwa billahi taufiq wal hidayah. Bukan habis ceramah, habis iman kita. Macam tu keadaannya. Saya cerita kat tuan-tuan cerita. Dalam kitab At-Tawwabin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia sebut satu kisah. Zaman Nabi Musa ada satu kemarau yang kuat dan teruk dan power yang berlaku di zaman tu. Mati habis binatang, kering sungai, tanah kering, orang pun teruk lah apa semua dah. Akhirnya mereka pakat mai ramai-ramai, mai jumpa Nabi Allah Adam AS. Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bolehlah beritahu ke Allah. Nampak macam karut dah sangat dah ni. Macam kering sangat dah ni. Tengok binatang, pokok, sungai, semua tak ada. Kami pun susah dah ni. Nabi Musa munajat dengan Allah. Wahai Allah, lihatlah keadaan umat aku dan kaum aku yang sangat susah, yang penat, yang air tak ada dan sebagainya. Turunkanlah hujan pada kami ya Allah. Dia doa. Maka Allah wahyu kepada Nabi Allah Musa AS. Kata, wahai Musa, aku ni tak turun hujan. Tahu sebab apa? Sebab di kalangan umat kamu yang puluhan ribu ni, ada seorang yang dia ni buat dosa puluhan tahun, dia tak mau taubat dengan aku. Dosa. Dia kerja buat dosa je. Disebabkan dia kerja buat dosa ni, aku halang rezeki dan kebaikan. Hujan tu aku stop. Ada satu orang yang kerja buat dosa di kalangan hampa. Hang suruh dia taubat, aku turun hujan. Nabi Musa kata, orang ramai ni aku tak tahu siapa dia. Allah kata, hang umum dia tak apa, biar dia dengar. Nabi Musa panggil semua orang. Nabi Musa kata, aku nak bagi tahu kat hampa, aku dah munajat dengan Allah. Allah bagi tahu kata apa? Bagi tahu kata, ada satu orang di kalangan kita,
yang dia ni berterusan buat dosa selama puluhan tahun dan dia tak pernah minta ampun dengan Allah. Jadi Allah tahan hujan rezeki semua disebabkan dia ni. Nabi Musa kata, kalau ada orang ni di kalangan kita, tolonglah keluar mai. Mai sini. Aku akan minta ampun dekat hang. Mai kita duduk dua orang, kita taubat dengan Allah. Aku akan ajak hang semua benda. Mai je keluar. Aku tolong hang. Bukan aku tolong hang ya. Sebenarnya hang menolong semua orang kampung kat sini ni. Nabi Musa merayu. Bani Israel sama-sama mereka ni mula cakap, siapa ni? Jadi bising lah. Siapa ni? Siapa ni? Tak gunalah dia ni macam tu lah. Semua duduk bising tu. Nabi Musa duduk depan tu, dia merayu. Keluarlah, tolonglah, tolonglah. Semua orang nak ayak, tolonglah macam tu. Memang ada satu orang di kalangan ramai-ramai tu, dia tengok tau, kiri, dia tengok kanan, siapa pun tak keluar. Dia kata, akulah kot. Tak ada orang keluar. Memang aku pun. Kalau aku keluar time ni, malulah aku. Orang semua tahu kata aku. Aib aku akan terlondeh. Dan anak aku, isteri aku, banyak benda dia duk fikir ni. Macam mana ni. Dalam keadaan ramai-ramai macam tu, dia berdiri. Tak dia buat apa? Dia jatuh lutut dia. Pap, dia jatuh gitu. Dia tutup muka dia. Dia kata, ya Allah, aku dah salah banyak dah. Aku minta ampun denganmu ya Allah. Aku tak tahulah dengan muka apa aku nak keluar. Aku kesian kat Nabi Musa. Dia duk merayu panggil aku. Aku kesian dekat umat aku. Macam mana aku nak keluar? Aku jadi tersangkut dah ni. Ya Allah, aku minta ampun dengan dia. Dia menangis. Seorang-seorang dia dalam ramai-ramai tu dia duk menangis. Tak jadi apa? Masa dia duk menangis tu, kepulan awan hitam yang mendung turun. Mai. Betul-betul mai kat tempat Nabi Musa ni, turun hujan dengan sebanyak-banyaknya. Siapa yang seronok? Semua Bani Israel seronok. Siapa yang terpinga-pinga? Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Allah, aku tak faham suasana ni. Tadi engkau kata ada orang buat dosa, maka aku pun duk panggil pada tadi. Siapa pun tak keluar. Semua orang tengok aku tengok hang, tengok aku. Tapi sebab apa tiba-tiba ada hujan pula? Penyelesaian untuk masalah, aku tak faham. Maka Allah wahyu pada Nabi Musa, wahai Musa, siapa insan yang menjadi punca selama ni hujan tak turun dan kemarau, itulah dia insan yang menurunkan hujan, yang jadi sebab aku turun hujan hari ni. Dia juga. Nabi Musa teruja. Nabi Musa kata, ya Allah, bagusnya insan ni. Boleh tak engkau tunjuk kat aku siapa dia ni ya Allah? Aku nak tengok dia ni. Baguslah dia, sebab dia jadi orang baik dah. Kami macam nak bagi terima kasih kat dia lah. Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, puluhan tahun dia buat dosa, aku tak pernah dedahkan kesalahan dan identiti dia. Hari ni dia dah taubat, hang nak suruh aku dedahkan lagi identiti dia? Tidak. Kerana dia telah menjadi kekasih aku. Atta ibu minazanbi kaman la zanbalahu. Orang yang dah taubat, dia tak ada dosa. Dosa, tuan-tuan, saya nak taubat kita, tolong jangan cerita dekat orang jahat kita. Tuan-tuan naik motor, jumpa anak muda 3-4 orang, budak kita minum arak. Kita kata apa kat dia? Ni, hampa muda-muda apa ada buat teruk. Satu tin ya, pakcik dulu minum. Bergeleng-geleng dulu pakcik minum. Sudahlah tinggal, jom pergi semayang. Budak-budak tu dia kata apa? Hang dah minum bergeleng, hang cukup lah. Kami baru tin. Nanti kami minum banyak kami bawa kami pergi. Jangan cerita salah kita kat orang. Itu orang panggil dalam istilah agama siapa dia? Mujaharatus su'. Mujaharatus su' tu maksud dia apa? Orang yang menonjolkan jahat dia pada orang. Dia berzina, Allah tutup aib dia, siapa pun tak tahu. Esok pagi dia pergi cerita kat member dia, semalam aku berzina sempoi, aku dapat sekian-sekian orang, lokasi sekian-sekian, sempoi. Dia cerita kat orang. Allah tutup aib dia, dia buka aib dia sendiri. Perbuatan tu sangat dimurkai oleh Allah. Ada dulu, ada satu insan dekat negara kita ni. Dia ni terlibat, dia ni orang yang dikenali lah.
bukan dalam bidang nyanyian, dia di bidang lain, tapi dia taubat dah. Dalam satu speech dia kata, aku ni selalu akan pergi sampai China, Jepun, Korea semua. Dan dia bagi tahu secara open dalam satu program forum dia habaq. Dia kata, saya banyak kali dah makan babi, dia kata. Dia cerita dalam forum, dia kata dia makan babi. Hang makan babi, hang tak payah cerita ke orang. Tu hang cerita ke Allah. Sebab apa hang cerita orang hang makan babi? Sebab apa? Hang tapau nak bagi kami makan sikit. Tak ada faedah. Saya, tuan-tuan, banyaklah dosa-dosa saya buat dengan Allah dulu. Moga Allah ampuni dosa saya. Macam tu ya, sebagai satu pengajaran. Tak payah hang detail sampai dalam. Detail tu dalam tahajud. Ya Allah, aku ni semua benda karut, ya Allah. Benda kau tak bagi. Babi pun aku dah makan, ya Allah. Bersih. Tu hang dengan Allah, hang cerita. Hang cerita ke orang semua. Hang minum arak, apa semua. Ada buat jahat tu biasalah. Zaman-zaman kita lara tu. Tapi jangan macam bangga dengan dosa kita buat. Itu nama dia taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa sahaja dia bertaubat, Allah pilih dia. Tuan-tuan jangan risau. Allah Ta'ala sebut, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sedia untuk ampun semua dosa. Ustaz, saya jahat Ustaz. Saya berzina. Satu bas rapid perempuan saya pernah berzina. Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah boleh ampun dosa hang semua. Ustaz, saya minum arak 2 kontainer Ustaz. Allah boleh ampun dosa hang semua. Ustaz, saya buat rasuah, saya macam-macam jahat saya buat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun dosa. Ustaz, dulu saya 60 tahun saya tak Islam. Saya sembah berhala, saya syirik dengan Allah. Allah boleh ampun ke syirik? Boleh? Syirik mana boleh ampun? Boleh lah tuan-tuan. Dia ada cara tak ampun, ada cara ampun. Yang mana tak ampun? Tak ampun tu bila syirik, kapiak, syirik sampai hari mati duk syirik, Allah tak ampun. Syirik umur 60. Umur 60 masuk Islam. Apa akan berlaku? Semua dosa hang termasuk syirik, Ctrl A, select all, delete folder. Semua folder tu kosong, tak ada apa. Syarat hang masih hidup, hang taubat dengan Allah. Puluhan tahun hang tak Islam pun, sembah berhala, hari hang masuk Islam, Allah ampun semua dosa-dosa orang yang buat jahat dosa dengan Allah. Yang penting jangan mati berkekalan menyembah berhala, baru Allah tak layan terus. Tapi kalau maknanya apa? Maknanya semua dosa Allah boleh ampun. Janji cek mau minta ampunnya, Allah ampun. Jangan ulang dah dosa-dosa itu. Tak utamanya dosa-dosa yang melibatkan orang, harta, tipu orang, kacau bini orang, kacau laki orang, bagi runtuh rumah tangga orang, penyondol, penyodok, apa lagi? apa semua ikut apa benda pun. Tu semua tu dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru muqaddimah isyak lah macam mana. BP kitab ni bukan nak buat ambil SPM pun, nak pergi habis silibus awal tak. Ngaji P pelan-pelan, kalut mana. Tuan-tuan mati, saya pergi masjid lain. Saya mati, tuan-tuan cari ustaz lain. Mudah ke tu. Kita semua mati, tak payah ceramah. Tak pernah mati dah semua orang. Mudah hidup. Satu ayat Quran sebelum kita berhenti. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawasanya Allah tu sangat kasih pada orang-orang yang banyak taubat dan kasih pada orang yang menyucikan daripada dosa. Jadi orang yang bertaubat, dia jadi kekasih Allah.
Sebab tu jangan cepat kata ke orang, "Hei, hang tak pakai tudung, hang ahli neraka, hang kayu bakar, kayu api." Jangan kata ke orang. "Hang tak semayang, memang muka hang nombor 1 belakang Abu Lahab dengan Abu Jahal." Dia macam dia ada list orang masuk neraka. Semua orang neraka. Neraka Pak Menakah hang punya apa? Jangan cepat lagi, sebab dia tak mati lagi. Mungkin 2 jam lagi dia taubat, Allah terima taubat dia. Hang yang sembang kemas belum tentu lagi. Jangan cepat sangka buruk dekat orang. Saya selalu cakap kat tuan-tuan, artis-artis satu ketika dulu terkinja-kinja macam gila, pakai seluar pendek, skirt pendek, baju tak ada lengan, menari di pentas. Hari ni pakai tudung labuh, hari ni pakai niqab, hari ni cakap pun soft spoken, baik. Cakap sikit menangis, cakap sikit menangis. Artis, gambar-gambar dia merapu di YouTube lambak lagi. Sekarang Allah ubah hati dia. Buat macam mana? Ramai orang yang kita tengok dia biasa, tapi dia luar biasa. Kan sejak kita ada rancangan-rancangan agama macam PU, lepas tu kita ada da'i, kita ada imam muda dulu kan. Beberapa kawan-kawan yang sempat program-program tu, dia jumpa artis banyak lah. Kan program tu bawa Astro, program tu bawa TV Hijrah, program tu bawa TV-TV macam lah, yang TV3 dan sebagainya. Jadi artis-artis ni selalu main di studio. Kadang dia buat rakaman, kadang dia buat yang tu, dia buat talk dan sebagainya. Banyak. Ada sekali tu artis ni lah, dia kata kat saya, "Ustaz tahu tak dia ni puasa Isnin Khamis, tak pernah tinggal." Sebab tu muka dia berumur laki. Muka dia berumur dah. Muka dia tengok, ya Allah, tak nampak makan usia pun. Rupanya kuat puasa. Kita tiap-tiap hari main kuliah kuat ke darah. Haram malas puasa. Macam ni tu. Jadi jangan cepat sangka buruk dekat orang. Selalu doa baik dekat orang. InsyaAllah mereka jadi baik, mereka akan jadi lebih baik pada aku. Bukan tak boleh tegur, boleh tegur. Cuma jangan masa tegur dia, kita ingat kita bagus daripada dia. Jangan ingat kita lebih bagus daripada dia. Itu yang kita kena faham. Jadi kita tanda dari situ. Saya cakap sikit tuan-tuan lah, seminit 2 dekat tuan-tuan. Kan baru ni ada isu berkaitan dengan 5 hadis yang nak dikeluarkan daripada hadis 40 tu. Cuma saya nak clarify dekat tuan-tuan, 5 hadis itu tidak dikeluarkan. 42 jumlah dalam hadis 40 tu, ada 42 hadis. Dia nama je 40, tapi dia 42. Kesemua 40 tu kekal. Yang mula buat keluar isu berkaitan dengan hadis umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Hadis ke-8. Aku diarahkan untuk bunuh orang sehingga dia mengucap la ilaha illallah, aku tak payah bunuh dia. Maka ramailah orang yang bengong, yang muncul, yang menyatakan bahawa Islam ni dia suka bunuh orang. Islam ni ajak budak-budak rendah dan menengah supaya bunuh orang. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, Nabi SAW mula perang yang melibatkan pertempuran adalah pada tahun 2 Hijrah. Nabi SAW jadi Nabi umur 40. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Di Mekah tidak ada sebarang atau setitik perang, tak ada di Mekah. Badar berlaku tahun 2. Setelah Nabi berhijrah, tahun ke-14, tahun ke-15 baru ada perang. Nabi jadi Nabi sampai umur berapa? 63. 15, 23 tahun tempoh Nabi SAW jadi Nabi. 23 tahun, tolak 15 tahun, kita ada 8 tahun. Maknanya tuan-tuan, peperangan itu berlaku sepanjang hidup Nabi
hanya sebanyak 8 tahun sahaja. Kalau dibandingkan keseluruhan peratusan hidup Nabi, maknanya kurang daripada 50% daripada hidup Nabi SAW yang Nabi terlibat dengan perang. Bahasa Arab ini kita tak boleh faham secara literal, secara seketui bahasa tu kita tak boleh faham. Sebab bahasa Arab sendiri, tuan-tuan, ada tafsir-tafsir bahasa Arab yang menerangkan makna-makna Al-Quran. Di dalam dunia tafsir ada banyak kitab. Antaranya saya beritahu kat tuan-tuan, Imam Ar-Raghib Asfahani daripada Iran. Dia ada tulis satu kitab lama dah. Apa kitab tu apa? Mufradat Alfazul Quran. Setiap satu daripada lafaz-lafaz Al-Quran tu dia terjemah ikut bahasa apa yang Allah mahu dalam bahasa ni. Dari segi bahasa, maknanya apa? Maknanya bahasa Arab sendiri, Al-Quran sendiri memerlukan satu detail pemahaman yang sangat luar biasa apabila dia melibatkan terjemahan dan tafsiran. Ketika turun ayat Quran supaya manusia berpuasa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, puasalah kamu untuk sahur sehingga kamu dapat beza benang hitam dan benang putih. Seorang lelaki di zaman Nabi SAW meletakkan benang putih dan meletakkan benang hitam, dan sehingga cerah dia pun duk tengok benang hitam dan benang putih ni sama, dia putih, dia hitam, dia hitam, dia putih. Bila aku nak tahu beza dia? Maka dia jumpa Nabi SAW. Nabi kata tak, itu kinayah, itu simbolik. Benang hitam, benang putih maknanya siang dan malam. Apabila kamu telah jelas siang dan malam, maka itu saat kamu mula berpuasa. Itu zaman Nabi. Nabi duk ada. Pun berlaku kegelinciran memahami ayat Al-Quran. Perkataan zakat dalam Al-Quran, dia bukan sahaja bermakna zakat yang kita faham tu. Zakat tu dia boleh jadi penyucian. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambil harta mereka ni untuk membersihkan. Maknanya zakat dia boleh jadi bersih. Zakat juga boleh jadi menyuci atau fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa kamu tu betul dan bagus. Fala tuzakku. Kok mana? Ya, bahasa Arab tu banyak maksud dia. Kalau tuan-tuan tengok, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Wahai Syuaib, adakah solat kamu suruh kami tinggalkan sembahan berhala? Apa maksud solat di sini? Solat di sini maknanya adalah agama. Adakah agama kamu? Jadi dia boleh jadi pelbagai makna. Kalau betul lah Nabi ni jenis suka bunuh orang, tuan-tuan, tak adakah di zaman Nabi SAW Yahudi di Madinah? Ketika Nabi sampai di Madinah, ada Yahudi tak? Ada. Ada tak Nabi bunuh semua Yahudi? Tak. Apa Nabi buat? Piagam Madinah. Nabi lantik. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi, satu lagi Yahudi tu, 3 golongan Yahudi yang sangat besar mendominasi semua bangsa tu ada di situ. Nabi tak bunuh mereka. Nabi tak halau mereka. Kalaulah Nabi jenis bunuh orang manjang gitu, tidak ada istilah kafir zimmi dan kafir harbi. Dalam Islam ada satu istilah nama dia kafir zimmi. Orang bukan Islam, dia duduk di negara Islam, dia dapat zimmah. Zimmah tu apa? Perlindungan. Dia dapat protection. Syarat, hang kena ikut. Hang nak amal agama hang boleh, hang tak boleh mendakwahkan agama hang. Hang tak boleh ada sebagai satu benda yang menakutkan umat Islam, nak serang, nak tembak umat Islam sebagainya. Hang boleh duduk di negara kami, bayar jizyah, bayar cukai, hang duduk je, tak ada masalah apa. Tu nama kafir zimmi.
Kita tak boleh bunuh kafir zimmi. Kafir harbi, orang kapiak daripada negara luar, main nak bunuh, nak serang, nak tembak, maka kita kena jihad, pertahankan agama. Itu kafir, nama dia harbi, kita serang dia. Itu istilah yang Nabi buat. Nabi bukan jenis bunuh orang gitu. Kesemua peperangan tuan-tuan mengaji adalah bukan, dia bersifat protection. Dia bersifat mempertahankan diri. Tidak ada peperangan yang dimulakan oleh Islam, tak ada. Kesemua dimulakan oleh kafir Quraisy, Yahudi dan sebagainya. Nabi SAW mengambil langkah mempertahankan diri dan mempertahankan negara Madinah terutamanya ketika itu. Maka jangan kita salah faham. Umirtu an uqatila, maknanya kalau ada orang bukan Islam datang untuk serang kamu, maka ketika itu kamu dibenarkan untuk serang balik. Itu Islam. Islam bukan jenis bengong duk saja. Nak bunuh aku, bunuhlah. Kami orang Islam, kami ikut Nabi. Bunuh-bunuh, cucuk pala kami. Kami memang kena mati. Tak, Islam bukan macam tu. Dia ada izzah, dia ada kemuliaan, dia ada ketegasan. Boleh? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Macam Ribi'i bin Amir. Kecil je dia. Kalau manusia biasa duduk, dia tinggi manusia tu je. Ketika berlaku peperangan Qadisiyah di zaman Sayyidina Umar, ketua dia Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka runding, mereka hantar mai Sa'ad bin, nama dia Ribi'i bin Amir. Ribi'i ni dia mai atas jemputan Rustum, ketua Parsi ketika tu. Bila dia sampai dekat luar, dia ada pedang dia, pakai lebih kurang sederhana katanya. Pedang dia terhunus, dia letak dalam sarung lah. Guard tu, penjaga tu, dia kata, pedang hang bawa keluar, hang tak boleh jumpa, hang tak boleh jumpa raja kami dengan pedang hang bawa, senjata hang semua kena tinggal. Dia kata, aku mai atas jemputan raja hang. Macam mana aku nak mai, tu aku punya pasal. Raja hang jemput aku, hang mau aku masuk, hang tak mau aku nak belah. Aku tak ada erah dengan raja hang. Dia berbincang, Rustum kata tak apa, masuk. Dia masuk, dia beritahu kat dia, kami orang Islam beritahu kat hang, hang mau ucap 2 kalimah syahadah atau kami akan serang hang. Hang mau ucap, kami tak akan serang hang. Kalau hang tak mau ucap, hang kena bayar jizyah, cukai. Kalau hang tak mau bayar cukai, kami boleh serang hang. Maka dia kata, bagi aku masa. Berapa hari aku nak bagi hang masa? Bagi aku masa seminggu. Kata Ribi'i bin Amir, Nabi kami tak bagi masa lebih daripada 3 hari. Aku bagi hang 2 hari, ekstra sehari, 3 hari aku bagi hang. 3 hari aku tak ada jawapan, hari keempat aku main perang hang. Di hadapan ballroom tentera yang sangat banyak, dia cakap aku tu, dia belah. Rustum kata, hampa awak siapa pun tak marah dia. Dia punya hulu balang tentera kata, kami tengok tuanku pun goyang. Ketak cakap dengan dia. Kami pun seriau nak buat kat dia. Tu izzah orang Islam. Dia tak boleh buat lebih kurang begitu. Maka jangan cepat kita memahami hadis secara tak pandai macam tu. Tak kira lah, hang Islam ke, hang tak Islam ke, tak tahu, tanya. Jangan memandai-mandai terjemah hadis Nabi SAW. Baik, itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.